Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 10 Julai 2021 bersama saya Fansurina Abdullah. Kerajaan Pahang menyumbang sebanyak RM90,000 kepada Pusat Kesihatan Daerah Lipis hari ini bagi membeli mesin ultrabunyi. Pegawai Kesihatan Daerah Lipis, Dr. Nordiana Rosli berkata, pihaknya berbesar hati dengan sumbangan daripada Kerajaan Pahang ini yang dapat memudahkan perkhidmatan kesihatan di daerah itu. Beliau berterima kasih kepada Kerajaan Pahang dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang sudi menyumbang wang bagi membeli mesin ultrabunyi yang telah rosak di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak KKIA Lipis. Dengan sumbangan ini, pihak KKIA tidak lagi perlu meminjam mesin ultrabunyi dari KKIA di Bukit Betong atau Mela seperti sebelum ini sejak setahun lepas. Beliau menerima sumbangan berkenaan dari Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosewa Ismail pada serahan bantuan prihatin Pahang BPP kepada 30 penerima serta penyampaian cek sumbangan Kerajaan Negeri Pahang kepada 7 penerima secara pandu lalu di Dataran Lubuk Kulit di Lipis hari ini. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 yang juga Ahli Parlimen Lipis, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Mohamad, Ahli Parlimen Cameron Highlands, Yang Berhormat Tuan Ramli Datuk Muhammad Noor, Ahli Dewan Negeri Padang Tengku, Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long dan Pegawai Daerah Lipis Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim. Sementara itu, seorang lagi penerima cek sumbangan Kerajaan Pahang, Encik Amar Abdul Hamid 60 tahun dari Kampung RPSB Batu 9 berkata dia akan menggunakan wang yang diterima bagi membaik pulih kolam ternakan ikan miliknya yang musnah akibat banjir baru-baru ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat bercemar duli ke Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Cerating di Kuantan. Baginda yang ditemani Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah binti Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut berkenan melepaskan 400 ekor anak penyu ke habitat asal. Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Cerating ini ditubuhkan pada 1998 sebagai pemeliharaan penyu dalam usaha melindungi spesies penyu. Pusat ini membantu memanjangkan jangka hayat hidup penyu untuk bertelur dari bulan April hingga Ogos selain bertindak sebagai pusat maklumat untuk mendidik masyarakat tentang penyu dan keperluan untuk melindungi haiwan berkenaan. Seorang lelaki ditahan bersama 22 biji durian musangking yang dipercayai dikutip di kebun durian haram di Hutan Simpan Kekal HSK Batu Talam di Raub. Lelaki berusia 42 tahun itu ditahan anggota Unit Penguatkuasa Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP di Kompartmen 175 Hutan Simpan itu kemarin. Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasa JPNP, Encik Nur Azirim Ahmad berkata pihaknya mengesan lelaki berkenaan menunggang motosikal Honda EX5 dan mendapati dia tidak mempunyai kebenaran untuk memasuki kawasan terbabit yang kini dalam operasi pamah. Katanya ketika disoal, lelaki itu mendakwa kebunnya terletak bersebelahan hutan simpan kekal berkenaan untuk mengambil durian yang mula gugur dan tidak sengaja memasuki kawasan larangan terbabit. Menurutnya, pekebun itu melepasi 2 sekatan jalan raya SJR Polis selepas memberi alasan mahu ke kebunnya sambil menunjukkan geran tanah sebagai bukti. Katanya durian dirampas dan lelaki itu disiasat mengikut Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa permit yang sabit kesalahan boleh didenda RM10,000 atau penjara 3 tahun
atau kedua-duanya sekali. Jumlah kes COVID-19 di Pahang meningkat kepada 247 kes berbanding 214 kes yang dicatatkan semalam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, daripada jumlah itu, Kuantan masih lagi merekodkan kes tertinggi berbanding daerah lain dengan 142 kes, diikuti daerah Jerantut 31 kes. Selain itu, Raub mencatatkan sebanyak 15 kes, Lipis dan Temerloh masing-masing 13 kes, Bera 11 kes, Bentong 10 kes, Cameron Highlands 5 kes, Maran 4 kes, Rompin 2 kes dan Pekan 1 kes. Antara kes aktif di Pahang adalah kluster Jalan Gebeng 1/11, kluster Kailan Tringkap, kluster DTI Kemayan, kluster Rantau Kenanga, kluster Industri Benus, kluster Pasar Kemunting, kluster Jalan Tanah Putih, kluster Indrama Kota 16, kluster Kilometer 22 Jalan Gambang, kluster Industri Bentong 11-2 dan kluster Industri Bypass Gebeng. Menerusi inisiatif Sempadan Hijau Negeri, aspek pemulihan terhadap alam sekitar di negeri ini akan dapat diberikan keutamaan terutamanya bagi mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, aktiviti seperti penebangan hutan yang tidak terancang akan menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering, sekaligus akan menjejaskan pertumbuhan flora dan fauna yang akan kehilangan habitatnya. Justru menerusi inisiatif itu, pemulihan terhadap alam sekitar adalah penting untuk mengelakkan kepupusan dan dengan itu habitat hidupan darat dan air terpelihara. Pemeliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama setiap generasi supaya pembangunan lestari dikekalkan serta penggunaan sumber alam dapat diguna pakai sehingga generasi akan datang. Selain itu, menerusi inisiatif Sempadan Hijau Negeri, ia juga dapat memelihara dan memulihara kawasan strategik tumpuan pelancong di negeri ini. Menerusinya, bukan sahaja alam sekitar terpelihara dan terpulihara, malah aspek pelancongan di negeri ini akan dapat dipertingkatkan terutama dari segi kehadiran pelancong ke lokasi-lokasi tumpuan. Beliau dalam pada masa yang sama menjunjung kasih titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, agar kerajaan negeri dapat meneliti satu inisiatif Sempadan Hijau Negeri. Kerajaan Pahang menggalakkan kerjasama di antara badan bukan kerajaan NGO bersama pihak masjid bagi mewujudkan food bank, iaitu bank makanan yang dapat menyediakan bantuan barangan keperluan asas kepada karya masjid, terutama ketika pandemik ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Kedah, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, keadaan situasi pandemik yang sudah memasuki tahun kedua ini sudah pastinya menyukarkan kehidupan banyak pihak yang perlu dibantu, khususnya karya masjid itu sendiri. Justru katanya kerajaan negeri sangat mengalu-alukan usaha murni ini kerana sedikit sebanyak sudah tentu dapat membantu ahli karya untuk menghadapi tekanan pandemik COVID-19 ini. Mungkin ada yang kehilangan pendapatan ataupun berkurangan pendapatan mereka dan mungkin juga terdapat pergerakan yang terhad mengakibatkan kesukaran untuk mendapatkan sumber bekalan makanan harian mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan cek bantuan kerajaan negeri berjumlah RM10,000 dan sumbangan jana food bank kepada Masjid Kampung Gajah Mati Kuala Tekal di Temerloh semalam. Beliau yakin dengan pengujudan food bank di masjid-masjid ini akan dapat membantu golongan memerlukan.
Katanya kerajaan negeri turut menyokong usaha Timbalan Menteri Dalam Negeri Satu yang juga Ahli Parlimen Kuala Krau Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Muhammad Said yang membantu untuk menyediakan food bank di masjid-masjid di dalam Parlimen Kuala Krau. Malah pelbagai pihak turut membantu menambah barangan keperluan di food bank supaya bekalan ini tidak terputus sekiranya diperlukan oleh karya masjid. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Saudara, Pahang memiliki banyak pantai yang indah bermula daripada Rompin hingga ke Cerating. Salah satunya adalah Pantai Sepat. Mari saksikan paparan yang telah disediakan. Assalamualaikum.